Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhajut talaqi wal istidlal, tata cara penerimaan ilmu dengan pendalilan, iaitu dalam agama. Di mana kita sekarang ini sedang membincangkan berkenaan dengan tata cara atau usul yang pertama bagi manhaj, bagi tata cara ahli sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Penerimaan dan pendalilan ahli sunnah, macam dia belajar, macam dia berdalil. Supaya jangan sampai kita kata macam kita sebutkan berkali-kali, kadang-kadang orang tu dia salah faham atau dia tersilap daripada memahami dalil. Okey, jadi kita bincangkan itu, kita sampai kepada bahagian contoh tak masuk lagi kan? Last para page 24. 24. Seorang lelaki. Oh, ya ke? Oh, itu tak masuk lagi Okey. Baik. Mana hari itu kita Dhari kita dah sebut kan? Okey. Jadi kita ambil itu dalam muka 24, itu berkenaan dengan ini sekarang ni tengah bincangkan bagaimana ahli golongan salafus salih. Itu golongan yang kita kata, ada orang kata itu era, zaman. Tapi sebenarnya era dan zaman tadi bukanlah setakat kita kata kita pandang saja. Pasal Nabi kata itu adalah generasi yang terbaik. Mana generasi, sebaik-baik generasi aku, Nabi kata. Kemudian orang lepas mereka, kemudian orang lepas mereka. Dan bila kita lihat, perhatikan situ, maksudnya kita kena perhatikan di sini kedudukan sebenar umat Islam ini dalam nak mencontohi dan juga mengambil tauladan. Siapa-siapa yang tak mengambil tauladan daripada para sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus salih, dalam pemahaman pendalilan, dia akan tersesat. Itu je tajuk dia. Tak lebih itu. Bahkan kita sedang bincangkan bagaimana tata cara mereka ni dalam mengagungkan nas. Kita zaman kita ni banyak orang agungkan nas dengan macam zaman Imam Malik dahulu, ada orang yang dia duit dia banyak, dia sibuk tuliskan Al-Quran dengan tinta emas. Tulis dengan Al-Quran tinta emas. Yelah, dia rasakan macam tu. Lepas tu Imam Malik boleh tanyakan tentang orang ni, Imam Malik kata, yelah, dia kata kalau anda kata daripada dia gunakan benda berkenaan untuk benda yang haram, beli perempuan dan sebagainya untuk menyanyi dalam istana dan sebagainya, lebih baik digunakan untuk benda macam tu. Maksudnya diorang nampak itu adalah tanda mereka menghormati dan juga mengagungkan nas-nas syarak. Tulis besar-besar dekat pintu gerbang ke, tulis dekat kubur. Macam kita kan, orang Melayu kita tulis dekat kubur, dekat batu nisan dan sebagainya, dengan harapan bahawa ia memberikan keberkatan. Dan begitu kita perhatikan para sahabat sendiri, bila mereka mengagungkan nas-nas syarak. Bila sebut ahli sunnah ni, first thing first, bila Al-Quran Karim tak ada masalah. Memang kita kata hatta anti hadis pun, orang yang tak beramal dengan Islam yang betul pun akan mengakui Al-Quran. Yang akan mengakui Al-Quran, pasal Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala, dan memang diorang tak ada masalah dalam penerimaan tadi. Tapi problem dia sekarang bila berkenaan dengan masalah nas, sunnah, ataupun hadis-hadis Nabi SAW, mana penjelasan kitab. Pasal Nabi Muhammad SAW diberikan dua perkara. Dia bukan diberikan satu perkara saja, diberikan dua benda. Itu apa? Kitab dan juga hikmah. Bila sebut kitab, kita fahamlah kitab mana satu. Tapi bila sebut hikmah, semua orang diam, tak tahu benda. Kebijaksanaan, wisdom, just mere wisdom. Dia katakan macam tu. Macam ada orang, saya dengar seorang pekaji dekat Malaysia ni, ada the Advanced Islamic Studies nama ada profesor tu. Dia buat karangan, dia mengarang. Dia actually memanglah kita kata mungkin dia dah ada PhD dan sebagainya, tapi dia merasakan mana kepandaian dia ada tadi melebihi daripada batasan sebenarnya. Kita tu ialah kadang-kadang orang yang khayal dengan kepandaian diri sendiri, itu masalah juga. Dia melihat, dia kata dalam Al-Quran Karim perkataan wisdom itu, bila sebutkan kitab wal hikmah tu actually wisdom, mere wisdom, kebijaksanaan. Meaning that anybody can interpret Al-Quran kalau dengan pengertian, maksud dia siapa bijak boleh. Kalau tak, siapa bijak, kitab satu, sunnah tak ada. Mana memadai dengan akal semata-mata. Ini salah. Kerana kita dalam nas-nas syarak yang datang, kita kata kitab dan juga hikmah itu adalah benda bergandingan. Dia tidak ditinggalkan satu sahaja. Mana datang satu, kitab, datang hikmah. Hikmah ni para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat menyatakan bahawa ia adalah sunnah atau penjelasan kitab.
kitab dan penjelasan kitab. Pasal dalam kitab Al-Quran Al-Karim, kalau datang kitab saja kepada kita, penjelasan tak datang, kita tak faham. Betul tak? Mana kita datang kitab, diberikan kita kitab saja, tak ada penjelasan, tak ada penerangan, apa pengertian perkataan-perkataan yang datang, kita akan kelam kabut. Bahkan mungkin kita mengkafirkan seorang Muslim dan memuslimkan seorang kafir dengan hanya lafaz-lafaz yang datang, tanpa penjelasan yang tambahan. Maka kita kata, Muslim, mukmin rupanya, diterima juga. Contoh kalau kita tengok sini dalam surah Al-Baqarah, beliau tak nyatakan apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat, tu ayat yang masalah tu, ayatnya yang ke mana kan? Ayat tu berbunyi, innal ladina amanu, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Okey, dalam surah Al-Baqarah. Okey, awal sikit. Okey, ayat yang ke-62. Depan ni. Tengok depan, tak buka Quran, tengok depannya. Tu ayat berkenaan bunyi apa? Innal ladzina amanu, sebenarnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan juga orang yang hadu, maksudnya orang yang Yahudi lah. Orang Yahudi wan nasara, dan juga nasara, was-sabiin, dan juga sabiin. Betul? Yang mana orang-orang ni? Man amana billah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka pahala, ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan ke atas mereka. Wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Okey, kalau baca ayat ni saja, maksud dia orang tak perlu jadi Muslim. Betul? As long as dia Yahudi pun, tapi kalau beriman Allah dengan hari akhirat, beramal soleh, iman Allah, akhirat, amal soleh, Nasara ke dia, Sabiin ke dia, siapa, Yahudi ke dia sekalipun, dia dikira apa? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak ada ketakutan kepada mereka, dan mereka tak akan bersedih. Dan actually janji Allah Ta'ala untuk orang yang tak ada kebimbangan kata mereka, tak ada ketakutan kata mereka, dan tak akan mereka bersedih ni, Allah Ta'ala janjikan dalam surah Yunus ayat 63, 62, 63, berkenaan dengan orang-orang yang dikatakan sebagai waliullah. Allah Ta'ala nyatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, kekasih orang-orang bawah lindungan Allah Ta'ala. Actually orang sebut kekasih, tapi actually lafaz kekasih tu tak kena. Wali ni bukan kekasih, wali ni orang yang under protection of Allah. Mana pasal perkataan wali, pelindung, dan juga yang dilindung. Dia tu meaning essentially considered sama. Mana satu perkataan dua meaning. Mana yang melindung Allah waliul ladzina amanu, dan yang lindungi siapa? Orang beriman, aulia, wali-wali. Faham Macam kita baca bapak yang menikahkan kita, yang perempuan lah dinikahkan oleh bapak dia, maksud dia itu wali. Kalau tak ada bapak siapa? Datuk. Tak ada datuk, mana orang tu kira menjaga masalah ataupun hal ehwal kehidupan dia, mana guardian dia. Okay, jadi within lafaz ni kita kata dalam ayat tu, surah Yunus tu, Allah nyatakan, ketahuilah bahawa orang-orang yang Allah lindungi, mereka kasih wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tak ada kebimbangan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tak akan bersedih. Di sini Allah Ta'ala berikan apa? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara. Actually masuk sekali ke? Nampak tak benda macam ni? Dia baca, ustaz, habis tak Muslim tak apa kot orang tu, as long as dia percaya Allah, percaya hari akhirat, dan dijaga. Contoh macam Kristian kan, Katolik kan, takut Allah, percaya akhirat tu ada, mana kemudian percaya Tuhan Allah Ta'ala ada, kemudian percaya bahawa ada akhirat, kemudian mereka jaga halal haram, maksud dia dia modesty dia ada, kesopanan dan sebagainya. So tak perlu Muslim ke? Macam nampak tak? Bila baca ini saja kita akan boleh faham. Itu sebab kenapa bila kita bincangkan sebut Al-Quran kitab, anda kena belajar hikmah, kena belajar sunnah. Tak boleh tinggalkan kitab saja, sebab penjelasan kitab itu penting. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala nyatakan, mana kami turun kepada kau Muhammad kitab litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Ayat ni masalah tu tak, ini ayat. Okey, jaya. Cek benda entah jap ayat dia. Okey. Dalam surah surah An-Nahl 44. An-Nahl 44. Allah kata, wa anzalna ilaikal kitab.
Dan kami turunkan kepada Muhammad kitab litubayyana linnas, supaya kau jelas pada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang turun pada mereka. Maksud dia tak boleh satu je. Bila orang tu ambil satu je, dia akan masalah. Dan dia ambil kitab. Itu kadang orang apa seronok itu baru ni kan kita ada apa hari terbuka apa? Terbuka kelas baru ni Ahad ni kan Quran kan. Jadi sebenarnya bila orang tu belajar baca Quran, dia baru duduk dekat satu level saja. Itu membaca, menghafal Al-Quran. Tapi sebenarnya dalam pengamalan Al-Quran bukan membaca saja. Anda kena apa? Praktikkan apa yang diajarkan. Tapi tak praktik yang diajarkan, kalau anda tak belajar hikmah ataupun apa penjelasan kitab itu sendiri, maka anda takkan faham. Sebab kenapa kita kata kalau ilmu Al-Quran tu, kalau contoh cabang kan, kita ada tafsir, ada ilmu Quran, ada tajwid, ada qiraat. Orang kita belajar tajwid lah. Yang itulah duduk dia. Tulisan mungkin tak belajar, okey tak apalah. Tafsir kena belajar. Kan? Dan bila sebut tentang hikmah, dia ada actually masuk daripada situ. Hikmah tadi akan penjelasan tajuk akidah, ada penjelasan hadis, ada fiqh, ada akhlak. Yang mana benda ni adalah cabang ilmu Islam. Kalau dia kata orang tu belajar Islam, dia tak boleh nak belajar Quran saja. Dia kena belajar juga apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena faham itu konsep sebenar. Jika dia kata orang tu, dia kata bila kita terangkan berkenaan dengan masalah pemahaman dalil, para salafus soleh dikenali mereka ni ahli sunnah bukan sebab masalah Quran saja. Tak, dikenali mereka di ahli sunnah sebab apa tahu? Mereka mengagungkan nas-nas syarak. Bila dengar sabda Nabi SAW, mereka sami'na wa ata'na. Mereka tak ada masalah. Dan juga bukan setakat Quran, hadis itu sendiri. Di situ dinilai orang tu ahli sunnah ke tidak bila dengar hadis Nabi SAW. Dia kata orang tu dengar Quran, okey, fine, dia taat. Lepas tu dengar sabda Nabi kan, dia tolak. Maka dia bukan ahli sunnah. Faham macam tu je. Itu sebab kenapa kita kata dia punya apa salafus salih tadi dikenali dengan tata cara tadi. Itu sebab kenapa kita letakkan apa dikatakan salafus salih mengagungkan nas, kan? Mengagungkan nas syarak. Dikenali mereka dengan pertama sekali apa? Mengagungkan sabda Nabi SAW. Macam hari tu kan kita tengok macam para sahabat, dia dengar orang tu bercakap menentang kata-kata sabda Nabi SAW, dia rasa marah. Sampai dia boleh, dia kata aku tak nak cakap engkau keluar daripada tempat ni, engkau ni patut dipenjarakan. Macam-macam kalimah yang keluar kerana mereka marah sangat. So, mereka ni kalau kita kata yang orang golongan tadi yang kita salafus salih, para sahabat tabi'in, actually dia orang better than us. Oh, ya ke? Silap. Sebenarnya okey. Sebenarnya hari tu kita kata yang presentation ni Tuan Haji bentang untuk tajuk nak bagi tahu orang yang datang belajar Quran tu dia kena belajar tentang kelas-kelas lain je ya. Sekejap. Mana entah, sekejap. So dia kena belajar ilmu-ilmu lain. Kalau tak belajar ilmu lain, nanti dia akan tak faham. Kan? Kitab dah belajar, baca, tapi masalah tu baca saja. Penjelasan dia mana? Nampak? Penjelasan dia mana? Penjelasan dia mana? Pasal orang tu kena belajar penjelasan kitab. Kalau dia diam, saya tengok tunggu, saya rasa saya dah tahu dah. Baca sedap, macam orang Arab, tapi tu. Dan baca tu orang dengar kan menangis. Orang Arab dengar menangis. Kalau orang Arab kata aku tak serius. Memang kita tak pelik. Pasal Rasulullah SAW sendiri pun bila dengar daripada bacaan Abu Musa al-Asy'ari, yang wahyu bukan turun pada Abu Musa, penjelasan Quran bukan pada Abu Musa al-Asy'ari, tapi bacaan Quran Abu Musa al-Asy'ari sedap. Bacaan dia sedap, suara dia sedap. Nabi dengar, Nabi mengalir air mata. Pengaliran air mata Nabi SAW bukan sebab masalah kesedapan tu, tak, pengertian yang sama ada dalam tu. Sebab kenapa kadang-kadang kita kata pengertian Al-Quran Karim, macam kita pergi semayang ke Masjidil Haram ke dan sebagainya, kemudian bila imam tu nangis bila baca Quran, sebab ayat tadi ada kaitan dengan tajuk pengertian dia. Sebab kenapa orang tu belajar baca sedap tapi dia tak boleh nangis lagi kan? Dia belajar sedap, baca sedap, orang lain nangis tapi dia tak nangis. Faham tak? Maksudnya pasal penjelasan kitab itu penting. Banyak orang dia akan belajar start dengan tajwid je, habis stop situ. Dia baca tajwid betul, nun mati, tanwin dan sebagainya, mat dia panjang, bagus kan, alhamdulillah. Tapi lepas tu stop situ. Sedangkan penjelasan kitab itu penting. Maka anda tak boleh belajar satu benda saja. Bila kita kata pasal Rasulullah SAW, diberikan dua benda. Diberikan baginda kitab, diberikan baginda hikmah. Kan dalam kerja Rasulullah SAW diberikan Rasulullah SAW dalam surah dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Ini salah ni. Ini salah dia punya ni. Salah letak dia punya dia punya Al-Quran tu masuk apa? Ya? Ilmu Al-Quran. Ilmu Quran dia tu macam mana turun dulu, mana turun kemudian, sebab turun, mana Mekah, mana Madinah. Asbab nuzul. Sebab turun lah saya kata. Saya bagi cakap bahasa Melayu. Okey. Bukan tak ada baca bahasa Arab, boleh. Ada orang suka sebut bahasa Arab. Jumu'ah. Okey.
Bukan saya tak suka. Saya kadang-kadang nak mudahkan. Kan saya pakai bahasa Arab semua kan. Actually orang kat sono, dia macam student kita kat universiti kan. Dia bahasa tu macam bahasa apa benda tau. Dia cakap tu bombastik. Orang kampung tak faham. Dengan bahasa tu dia pandai. Tak pandai pun sebenarnya budak-budak tu. Tak serius, saya terus terang. Saya duduk dengan orang, saya duduk dengan budak-budak ni separuh tu. Tak kerti apa dia pun. Tapi bahasa la ilaha illallah. Kalau dengar tu kita melupur dengar. Astagfirullah, tak faham. Tak faham, dia buka kamus dia baca. Dia bercakap, dia bagi speech tu kita tak buka kamus. Bahasa pelik-pelik kan. Apa benda entah apa pragmatik lah, paradigma lah. Cakaplah bahasa Melayu, payah sangat ke? Kan? Ha? Yelah, udah-udah lah tu kan. Kita nak fahamkan bangsa kita. Kan nak ajar ke orang China bahasa pelik-pelik. Udah lah tu. Nak bahasa bombastik boleh. Kata masalah. Tapi masalah dia kan tak faham langsung. Kadang ada macam apa, macam ada speaker-speaker yang lama kan. Dia suka macam bila bercakap tu kan gunakan istilah-istilah Islamiah, maknawiyah kan. Sa'diyah Nomardiah. Yalah betul lah kan. Kan ini Islamiah, maknawiyah, Sa'diyah Nomardiah. Kan. Actually kadang-kadang tak faham benda macam ni. Bukan masalah tu. Boleh pakai bahasa biasa, pakai bahasa biasa je lah. Bukan maksud dengan bahasa tadi. Memang ada Nabi sabdakan hadis yang sahih berkata apa? Innal bayan la sihra. Sebenarnya dalam penjelasan, dalam kata apa, keindahan kata-kata tu ada sihir. Mana sihir untuk menarik orang. Betul lah dalam pidato dan sebagainya kan. Saya setakat ni sampai sekarang saya try kalau boleh tak nak cakap dengan style pidato. Nak kan pernah dengar saya mengajar macam bunyi pidato? Tak pernah kan? Sebab apa? Sebab saya elakkan. Bukan tak boleh pidato, boleh. Tapi kalau dia kata buat macam tu kan, bunyi cakap seorang. Apa saya sembang macam ni? Kan kita actually agama tu actually lebih baik kita bersembang dua hala. Nah, soal-soal lah, ada masalah. Kalau saya cakap seorang boleh je. Kan syok sendiri. Tak ada masalah. Boleh buat. Tapi benda ni kita kata kita simplify. Mana mudahkan lagi. Agama tu punya pengertian. Bukan mudahkan agama tu. Pengertian. Penyampaian maklumat dan sebagainya. Tak perlukan kepada ni lah baca sedap lah, berpantun ni lah. Nak sonok boleh. Bukan tak boleh kan. Tapi masalahnya jagalah pasal yang kepentingan dalam Islam ni actually disebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Disebut kat situ tugas Rasul ni dua. Tugas Rasul penyampaian tu ada dua. Maksud dia ada empat benda empat karakteristik yang disebut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jumu'ah ayat kedua, huwallazi, dialah Allah yang ba'atha fil ummiyin, mengutus pada bangsa ummi. Siapa? Rasul, utusan. Minhum, dari kalangan mereka sendiri. Okay, tugas Rasul tu apa? Pertama, yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Ni insya-Allah lepas ni kita pukul 3.30 nanti kita akan adakan satu ceramah khas berkenaan dengan tajuk Ramadan Ramadan dan ketakwaan. Tak ada kaitan masalah pembersihan hati dengan gunakan dengan ibadat. Hari ni 3.30. Bagi tahu lah maklumat siapa yang tak datang, boleh kita tahu. SMS ajak kawan. Okey. Sebenarnya saya pun tak ingat kenapa tak beritahu awal. Okey, tak apalah. Okey, 3.30 okey. Yuzakihim, bersihkan mereka. Mana ajak kenal mereka pada Allah. Kemudian bersihkan mereka. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Tu dua benda tu. Yang para ulama sepakat apa? Kitab lah. Dan hikmah apa? Penjelasan kitab. Bukan masalah pasal itu sebab kita cabang ilmu macam fiqh adalah penjelasan kitab. Hadis, penjelasan kita bila Allah Ta'ala kata pada kita apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. So kat mana duduk dia? Taati Allah, taati Rasul. Ini bukan untuk orang Arab zaman Rasulullah SAW saja. Bahkan ke atas kita arahan yang sama. Mana benda apa yang para sahabat kena, kita kena. Soalan sekarang, kalau dia kata kita tengok Quran saja, kita tak tengok hadis Nabi SAW, macam mana nak tahu ati Rasul? Kan ati Allah, ati Rasul. Itu kita kata kat situ penjelasan dia. Okay, kemudian dari situ juga kita kata apa, ilmu-ilmu yang lain macam pembersihan hati dan sebagainya. Balik pada penjelasan, balik pada tajuk berkenaan Quran punya ajaran. Tapi itu adalah hikmah. Kalau dia kata untuk baca Quran saja, plainly hanya belajar bacaan, kita akan faham. Itu sebab kenapa lepas belajar tentang kelas tajwid lepas balik tu macam tak ada rasa apa pun. Kan seronok baca Quran. Betul hati kita tenang. Tapi masalah sekarang kita kena tahu upgrade ilmu kita. Takkan nak duduk takut lama je kan. Nak naik pangkat pun kena pergi kursus. Kan? Kursus ini, kursus itu dan sebagainya. Lepas tu bila dah naik pangkat, kemudian naik pangkat kena belajar lagi, tambah lagi kan. Maksudnya kalau tu bila Islam dan iman kita pun itu juga. Iman kita bukan satu level je, kena upgrade lagi. Syurga bertingkat-tingkat. Janganlah kita duduk level pertama je. Tak apalah, sanggup saya kan. Jangan macam tu.
Nah, maksud dia menunjukkan kita tidak ada sebarang kesungguhan dalam mengejar janji Allah. Nampak tak? Jadi sebab kenapa kita kata bila belajaran kan, bila Nabi diberikan kitab dan hikmah, seorang tu belajar kitab, ya belajarlah tafsir, ilmu Quran, mana turun dulu, mana turun kemudian, mana Mekah, mana Madinah, ayat pertama turun, ayat yang turun terakhir, kemudian sebab-sebab turun. Nah, itu dinamakan ulumul Quran yang digunakan dalam tafsir, digunakan dalam hadis, dalam dan lain-lain. Tapi kita kata secara tak langsung itu dipanggil ilmu Quran, berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian tajwid, cara bacaan, kan cara nak membaca betul ke tidak dan sebagainya, nun mati dan tanwin, lepas tu mim kemudian mim mati, mim sabdu, mim mati ke, kemudian belajar macam itulah kaitan tajuk ni. Kemudian qiraat, cara pembacaan ataupun kaedah pembacaan yang berbeza. Itulah kita kata belajar. Kemudian resam tulisan Al-Quran. Itu lebih balik ke situlah. Resam Al-Quran, tulisan Al-Quran tu macam mana. Yang ni kita kata antara ilmu yang tajuk pengajian Al-Quran. Bila orang belajar Quran, ilmu Quran, tentang Quran, dia akan balik ke sini je. Tapi bila kita kata hikmah, kena kembang lagi. Nampak tak? Dia kena kembangkan lagi. Maksudnya dia tak stop kat situ. Seorang tu tak boleh dikata belajar Quran saja, sebab akidah itu termasuk dalam hikmah yang diberikan penjelasan kitab yang Nabi terangkan. Itu Nabi terang pada para, dalam Quran kata jangan syirik pada Allah Ta'ala. Tapi cara tak syirik tadi Nabi terangkan. Macam baru ni saya sebut tentang turun hujan kan, Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata asbaha min ibadi, telah bangun pagi di kalangan hamba-Ku mu'minun bi wa kafirun. Ada yang beriman dengan Ku dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata kami turunkan hujan dengan kelebihan dan juga rahmat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata itulah orang beriman dengan Ku dan kafir dengan bintang-bintang. Teman-teman, siapa yang mengatakan kita turunkan hujan dengan bintang sekian, maka orang tu kafir dengan Ku, beriman dengan bintang-bintang. Jadi bila terang itu penjelasan. Maksud kata jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Manalah duduk dia. Kalau kita dalam Al-Quran Karim datang kitab saja, kita tahu bentuk mana kesilapan kita dalam dalam tak bertauhidkan Allah Ta'ala atau menyekutukan Allah Ta'ala, di mana duduk dia. So hikmah itu penting. So kena belajar, bukannya tinggalkan macam tu je tak ada belajar. Tak boleh, kena belajar. So kenapa kalau belajar baca Quran bagus, tapi dia kena upgrade, datang sikit lagi kelas lain, tak kena bayar pun. Okay. Tak, kau bagi je letak yuran tu tahu kan, bagi free pun tak masalah. Okey, sini tempat lain. Okey, masa yang datang lah, yang tak datang lah maksud dia. Maksud dia kita kata benda tadi dia kena tambah ilmu dia, bukannya dia stop kat situ saja. Itu sebab kenapa kita kata dan tajuk ni para sahabatlah golongan salafus soleh lah, golongan yang paling baik dalam contoh untuk kita tengok macam dia diagungkan nas. Sebab dia tak sibuk orang lain. Dan bila disebut bahawa sifat pertama mereka mengagungkan sabda Nabi SAW, di situ nilai ahli sunnah tadi. Sebab mereka apa? Hikmah itu mereka jaga. Mereka tak kata belajar kitab saja, tak, hikmah sekali. Bila orang tu kata beriman dengan Allah Ta'ala, Quran kata, tak, sabda Nabi kena tengok juga. Jangan tengok Quran saja. Kan, kalau tengok Quran saja, hikmah akan hilang. Sedangkan Nabi datangkan dengan dua benda, kitab dan juga hikmah. So ambil dua-dua sekali, jangan ambil salah satu je. Ambil hikmah saja tak ambil kitab, salah. Ambil kitab saja tak ambil hikmah, salah. Pasal Allah Ta'ala berikan bagi Nabi SAW dua-dua sekali. Macam surah An-Nahl tu kan, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepada Muhammad kitab ni litubayyana linnas, supaya kau jelas pada manusia ni, terang kepada mereka ni ma nuzila ilaihim, apa turun pada mereka. Maksudnya apa yang turun tu Nabi kena terangkan. Dan penerangan Nabi itu adalah hikmah. Ya, penerangan Nabi itu adalah hikmah yang dimaksudkan. Faham? Okey. Baik, sambung. Surat 24 perengai yang terakhir. Ini contoh, masih lagi contoh. Seorang lelaki berkata pada Az-Zuhri. Az-Zuhri ni actually dia ni adalah teman sekelas kepada Umar Abdul Aziz. Dia sezaman Umar Abdul Aziz. Az-Zuhri ni actually dia actually dia kata, kalau ikutkan penjelasan para ulama lah, dan dia menyatakan bahawa Umar Abdul Aziz lebih pandai daripada dia. Tetapi kerana kesibukan Umar Abdul Aziz dengan pemerintahan dan sebagainya, maka dia merujukan kepada Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz akan rujuk dia dalam hukum-hukum dan masalah dalil dan sebagainya, sebab dia Umar Abdul Aziz sibuk dengan pemerintahan, tak sempat nak mutalaah ilmu berkenaan dengan apa yang mereka pelajari. Tapi dia berkekalan mengajar dan menyampaikan, maka dijadikan tempat rujuk oleh Umar Abdul Aziz. Itu kita kena faham. Jadi seorang lelaki berkata pada Az-Zuhri, dia kata apa? Wahai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Maksud dia Abu Bakar ni gelaran lah. Biasa dengan para sahabat tabi'in mereka gunakan gelaran. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Muhammad, ya, wahai Abu Abdullah. Biasanya originally gelaran macam ni bagi kunyah. Jadi gelaran tu diambil dengan nama sulung, nama anak sulung orang berkenaan.
Ataupun nama anak dia paling glamour. Pak Ali. Pak Ali bukan bapak si Ali. Bapaknya si Ali. Bapaknya si Ali. Bapaknya si Abu, bapaknya si Ahmad. Okey. Maksudnya orang kita Pak Ahmad tu nama dia. Kita orang kita tu apa mak si Timah apa, kita gunakan lafaz tadi zaman dahulu dipakai juga tapi jarang-jarang lah. Di sini pasal dia dipanggil orang tu dengan anak dia yang paling glamour. Faham tak? Ataupun anak dia paling sulung lah. Okey. Macam Abu Hafs kan, Abu ni dan sebagainya. Jadi gelaran bentuk untuk Zuhri ni Abu Bakar. Okey. Tiga anak sulung lelaki perempuan. Tak ada perempuan. Tapi kadang-kadang separuh tu tak pakai gelaran anak sulung pun. Macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikenali dia dengan Abu Bakar. Ada kata Abu Bakar tadi, Bakar tu balik pada dara. Itu Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan anak sulung dia bukannya itu. Bahkan Asma lagi besar daripada Aisyah. Asma lebih besar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau ikutkan logiknya, sebelum dia Rasulullah kahwin dengan Aisyah pun, dia telah dipanggil Abu Bakar, dikenali dengan gelaran berkenaan, sampai nama dia sebenar pun terhilang. Macam Abu Hurairah kan terkenal pula dengan tu, tapi itu dipanggil laqab. Kalau benda tu yang panggil itu panggil laqab. Kalau kunyah ni balik kepada anak-anak. Anak. Bakar ada anak lelaki. Ada Abdurrahman, Muhammad, Abdullah, ada. Ada. Ada anak lelaki dia. Abdurrahman bin Abu Bakar ada. Yang perang Badar yang ditangkap anak dia je. Anak dia muda tak masuk Islam je. Masuk dalam tentera kafir. Ada musyrikin asalnya kan, tapi masuk Islam. Itu ada anak-anak dia yang tak apa yang Islam lewat dan sebagainya. Ada. Mana Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bukannya ni, mana anak dia yang terkenal tu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dari segi anak yang lain ramai. Kan Abu Abdurrahman ke, para sahabat banyak gelaran macam tu. Jadi secara tak langsung macam di sini Az-Zuhri gelaran dia Abu Bakar. Okey, jadi lelaki tu kata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Hadis Rasulullah SAW, laisa minna, bukan golongan kami. Apa man darabal hudud, mana orang yang pukul lempang pipi kerana meratapi kematian. Okey, dia baca satu hadis ni. Kemudian laisa minna man lam yuqir kabirana, bukan golongan kami siapa yang tidak memuliakan orang tua di kalangan kami. Dia kata apakah bentuk perumpamaan dua hadis ni? Pasal apa? Satu hadis tu berkaitan tajuk dengan akidah, berkaitan dengan tajuk apa? Tajuk beriman dengan qada dan qadar. Bila orang tu meratapi kematian, dia seolah tak tahu bahawa benda tu kehendak Allah Taala dan dia patut redha. Kan, kita sedih itu pasti ada, tapi dia kena menerima. Pasal apa? Adalah ketentuan Allah Taala yang tak boleh ditolak. Allah Taala bila dia kehendak satu benda, dia tak boleh kata tidak. Dan bila dia kata nak suruh satu makhluk tu mati, ya, tentu dia akan mati, maka kita terimalah. Biarpun orang tu paling kita sayang. Okey, ataupun orang tu kita benci ke, orang tak ada kaitan kita ke, dia nak suruh mati. Itu hak dia. Hak mutlak Allah Taala sebagai apa? Sebagai Tuhan. Faham tak? Pasal dia yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Itu hak dia yang mutlak. Mana kita boleh persoalkan? Macam kata Allah, dia ni baik lagi apa pasal aku matikan? Itu kan hak kita untuk bertanya. Macam kalau orang Kristian ke atau saya tengok kadang-kadang banyak kes macam ni. Apabila orang-orang yang tak percaya Tuhan etis ataupun Kristian yang daripada golongan yang orang bukan Buddha masuk Kristian, kepala dia ada macam ni. Dia kata apa? Bila tengok berlaku kejadian macam apa, gempa bumi ke, tanah runtuh ke, tsunami ke, taufan ke, ada orang mati, dia kata kenapalah Tuhan bagi orang ni mati? Kenapalah Tuhan tak matikan orang yang jahat? Dan itu kepala dia. Allah Ta'ala lebih tahu berkenaan dengan siapa mati, siapa tak hidup. Bukan kerja kita untuk menentukan siapa. Hak Allah Ta'ala yang mutlak, dia itu milik dia. Tak ada siapa berkongsi dengan Allah Ta'ala ada kuasa tadi. Yuhyi wa yumit, tak ada siapa berkongsi. Hatta Isa AS ketika dia menghidupkan orang yang mati tadi, minta izin dengan izin Allah Ta'ala. Pasal itu adalah mukjizat. Dan mukjizat pada para anbiya berlaku bukan kehendak pada Nabi itu sendiri. Dia berlaku bila Allah Ta'ala kehendaki baru boleh buat. Itu bukan para anbiya tiap hari buat kerja macam tu. Kan, nak buat je ting tiap hari dia buat. Macam tu, Nabi sendiri tak buat macam tu. Tu bila saya hujah orang-orang yang kata Tok Guru dia kasyaf, nampak benda scan orang, ada jin 3 ekor, ada jin 5 ekor. Saya kata satu soalan, Nabi SAW boleh banyakkan makanan, betul? Kan, makanan sedikit jadi banyak, cukup untuk ramai orang. Banyakkan air sedikit, betul? Tapi Nabi tak buat tiap hari. Faham tak? Dia bukan tiap hari, every day, anytime, anywhere. Ada? Tak kan? Dia berlaku tertentu je. Ada masa Nabi layan, Nabi entertain permintaan tadi. Ada masa para sahabat dengan Nabi SAW berlapar. Ada masa, ya, banyakkan air sedikit. Ada masa banyakkan sedikit. Tapi ada masa Nabi SAW suruh para sahabat beli telaga buat apa? Kalau Nabi boleh banyakkan air sedikit, tak payah beli telaga lah.
Yang Nabi kata, barang saya beli telaga ni, kebun ni, sekian-sekian, aku jamin dia temanku di syurga nanti. Osman beli, dia jumpa Rasulullah SAW lepas beli tu. Dia kata, Rasulullah ada lagi tak janji semalam? Dia kata, Rasulullah kata ada. Dia pun serahkan kebun berkenaan. Apa perjanjian pembelian kebun berkenaan. So secara tak langsung kita kata apa yang berlaku tadi, mana benda tu pasal masalah umat Islam. Disuruh beli kebun berkenaan sumber air kat situ. Tapi kalau ikutkan logiknya, Nabi boleh banyakkan air sedikit. So tak payah pun tak apa. Ada catuan air. Kan? Tuan-tuan sekalian, insya-Allah besok ada catuan air, sila buat bekas masing-masing. Pasal Nabi SAW dia celup ni ada air, dia celup jadi dalam bekas, air akan buat keluar. Jadi tapi tak buat tiap-tiap hari. Tapi orang kita ni ada yang buat tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kasyaf. Itu soalan dia. Macam mana boleh kasyaf tiap-tiap hari? Sebab Nabi tak buat tiap-tiap hari. Bukan dengan kehendak mereka, pasal benda tu berlaku dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Bukan kerja dia. Kita tak langsung dia kata benda-benda berkenaan tajuk qadar Allah Ta'ala ni kita tak faham bila patut jadi, bila patut, bukannya para anbiya kawal pun. Isa AS ketika dia hidup kau mati dengan izin Allah. Biiznillah dia kata, dengan izin Allah Ta'ala, dengan arahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia buat. Bukannya dia buat kerana dia suka, tapi dia buat kerana Allah Ta'ala perintahkan. Macam Nabi menghadap ke kiblat, ke Kaabah, bukan sebab Nabi suka, tapi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis asalnya pun bukan sebab Nabi nak ada strategi. Ada orang kata strategis, kan Nabi ni adalah pakar strategi. Salah. Nabi dipandu oleh wahyu. Benda kerana Nabi buat tak logik ikut akal kita. Tapi benda tu tadi kerana arahan Allah Ta'ala. Ada orang buat benda yang sama nak ambil hati orang, kan? Macam contoh macam pujuk, kan? Macam kita sekarang ni, macam kan, kibarkan bendera Amerika Syarikat, sokong Amerika Syarikat dan sebagainya. Amerika Syarikat sayang kita ke? Soalan. Tak pernah pun. Kan dengan negara Asia ni yang peliknya, kan, tak dengan Amerika Syarikat. Bukannya Amerika Syarikat sayang pun. Tipu je. Kan bila buat free trade ke apa trade, kan? Dia boleh jual barang pada kita, kita boleh jual barang pada dia. Maksud dia ciri macam globalisasi je. Globalization yang dia orang punya pemikiran tu. Tapi last kali dia orang terkena balik. Bila banyak syarikat-syarikat dia orang lari buat kereta kat mana? China. Buat iPad pun kat China. Selesai sekali kan orang dia lari buat kerja di luar. Maksud free trade tadi, atas dasar globalisasi tadi, kan, boleh buat di negara mana, edar ke tempat mana. Kalau tidak dahulu, kan, benda tu buat negara dia, edar keluar negara. Tak, kali buat negara lain buat kat ni. Jadi lepas globalisation tadi, kadang makan diri sendirilah. Cuma actually kerana negara-negara yang tak ni Amerika Syarikat. Amerika Syarikat sayang ke? Tak pun. Kan strategi, panggil pakar strategi paling hebat pun kat dalam Jabatan Perdana Menteri. Paling apa benda strategi dia buat, takkan boleh redha Amerika Syarikat pun. Ngarut je. So anyway, kita kata dalam konteks ni, maksud dia Nabi bukan pakar strategi. Nabi buat benda tu kerana arahan Allah Ta'ala. Faham macam tu je. Jadi macam Isa AS dia hidup kau orang mati sebab arahan Allah Ta'ala. Kan, bukan nak tarik perhatian orang dan sebagainya. Tidak sekali-kali. Jadi secara tak langsung, satu hadis ni berkaitan dengan tajuk qadar. Satu lagi berkaitan tajuk masalah akhlak. So this guy, dia tanya dengan dia kata pada Zuhri, apa signifikan dua hadis ni? Apa signifikan? Macam mana kita nak faham hadis ni? Lalu Az-Zuhri kata apa? Az-Zuhri tunduk seketika. Duduk diam, dia tunduk kejap. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, dia angkat kepala, dia duduk diam kejap. Dia angkat kepala. Dia kata apa? Daripada Allah Azza wa Jalla ilmu. Dari Allah pengetahuan, ilmu. Ke atas Rasulullah penyampaian. Rasulullah akan sampaikan apa yang daripada Allah Ta'ala, pengetahuan tadi Rasulullah akan sampaikan. Dan ke atas kita penyerahan. Kata kita accept saja. Tak perlu persoalkan, tak perlu kenapa aku tak faham. Relax. Pasal benda tadi ada kadang-kadang benda perkara tertentu mungkin belum sampai masanya untuk kita faham. Tu je. Allah Ta'ala akan berikan penjelasan kemudian. Macam para sahabat Nabi SAW bila dengar ayat, contoh macam apa? Surah An-Nisa 56. Kan kita baca ayat tu, Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sebenarnya orang yang kufur terhadap tanda-tanda kami. Saufa nuslihim nara. Kami akan masukkan mereka dalam neraka. Kullama narijat juluduhum. Sekali mana masak kulit mereka. Baddalnahum juluduhum ghairaha. Kami gantikan kulit baru. Kami gantikan mereka kulit baru. Liyadhuqul azab. Supaya mereka merasakan azab. Mana para sahabat dengar ayat ni? Tapi satu benda perangai mereka apa tahu? Ya Rasulullah, kenapa kulit ini ganti tak ganti semua sekali? Tak? Kenapa tak ganti daging sekali? Kenapa kulit saja untuk merasakan azab? Para sahabat tak pernah tanya. Tak pernah tanya. Tapi benda tadi, ilmu tadi para sahabat diamkan. Dia cuma ada mukjizat lain. Lepas tu zaman kita pun kita faham. Mana kulit ini reseptor sakit, sejuk, panas dan sebagainya duduk kat kulit.
Kalau kulit tak ada, orang terbakar third degree burn, when dermis, epidermis, lemak. Dermis, epidermis, dermis, lemak kan. Epidermis, dermis, lemak. Dia sampai pada yang ketiga, sampai pangkal saraf dia, tak rasa apa dah. Kan tak rasa apa. Itu macam kita dengan cucuk dengan jarum. Pernah cucuk dengan jarum? Pernah kan? Boleh kata keseluruhan orang pernah cucuk jarum. Ketika cucuk tu kita kan, lepas dia masuk jarum tu, rasa. Tapi benda tadi kita kata kefahaman tadi, para sahabat macam, kenapa kulit yang diganti untuk rasa azab? Kalau ikut nak persoalkan, mereka boleh persoalkan, tapi kenapa tak persoalkan? Sebab mereka tahu bahawa belum sampai waktunya, orang tak nak terangkan. Orang tak terangkan, diamkan, let go. Tapi macam lelaki ni, dia kata apa? Kenapa Allah Ta'ala kata gini, Rasulullah kata gini pada satu tempat, kata gini pada satu tempat lain? Mana bukan golongan kami. Maksud golongan kami tu macam mana? Dia nak faham macam tu lah, nak deeper understanding, dia kata. Macam orang kita lah, falsafah. Dan apa falsafah di sebalik ini? Apa falsafah di sebalik sekian? So anyway, apa yang jadi adalah, apa jawapan yang diberikan oleh Huzur Az-Zuri? Dia tunduk diam, kemudian dia kata, angkat kepala, dia kata apa? Daripada Allah pengetahuan. Ini ilmu tu Allah Ta'ala hantar. Tapi kata Rasul, apa? Penyampaian. Yang Allah Ta'ala suruh Rasul untuk sampaikan saja ilmu tadi. Bukan suruh paksa orang ikut. Dan yang terakhir sekali, ke atas kita adalah penyerahan. Tak boleh persoalkan apa benda. Yang tak, apa benda? Tak ada benda. Kan? Memang Allah Ta'ala dia hak mutlak dia sebagai Tuhan, diletakkan perkara tersebut. Ini kata acceptance yang kena ada pada seorang Muslim atau mukmin. Pasal kalau tak ada penyerahan yang total, dia masalah bila dilafazkan saya Muslim tapi. Saya Muslim tapi, mazhab tapi panggil. Faham Jadi tak langsung itu tajuk dia. Baik. Contoh berikutnya, berkata Abu Sa'ib berkata, kami dahulu di sisi Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ni guru Imam Syafi'i rahimahullah. Mana duduk rahmati mereka beliau. Waqi' bin Jarrah ini adalah guru pada Imam Asy-Syafi'i. Kalau siapa dengar yang Imam Syafi'i punya syair. Dia kata syakautu ila Waqi'in an su'il hifzi. Aku mengadu pada Waqi'. Itu Waqi' lah. Waqi' bin Jarrah ni mengenai rosaknya hafalanku, buruknya hafalanku. Tapi hafalan dia buruk tu bukan macam kita. Dia biasa baca sekali, ingat. Tiba-tiba baca 3 kali baru ingat. So dia rasa hafalan dia rosak. Kita hafalan tak pernah masuk pun, kita tak kisahlah, tak ke lah. Makan kismis pindah, kan? Jus tok guru, apa lagi? Kismis doa, macam-macam benda lah, kan? Apa tu? Ada coklat aura lah. Pelik-pelik betul lah. Ilah Allah, kenapa masyarakat kita Yang dalam orang kata makan sunnah. Itu saya kata, Nabi tak melantak macam tu semua sekali makan nyok macam tu, kan? Dia ada benda nak, kenapa tak jual kambing makan sunnah? Nabi makan kambing juga, makan sunnah, kan? Tak ada kan? Dia cerita zaman Nabi, mana ada beras kat situ kat sana. Kena faham, kita kata, bahkan kita sebut dalam masalah zakat, kan? Seriously, dalam hadis Nabi tak sebut beras sebagai harta zakat, tapi dikiaskan kepada tajuk tamar dan juga kismis dan juga gandum dan sebagainya. Sebab dalam hadis Nabi tak ada. Faham tak? Jadi secara tak langsung, banyak masyarakat kita ni tak faham. Bila sebut makanan sunnah tu, maksudnya Nabi galakkan dan jadi sunnah. Sunnah kena faham satu benda. Sunnah di sisi ahli fiqah dengan ahli hadis, ahli hadis lain. Bila ahli fiqah kan, bila belajar sunnah, sebut sunnah saja, apa-apa yang sandar pada Rasulullah SAW daripada kata-kata atau perbuatan atau perakuan yang berkaitan dengan perlakuan ataupun hukum ke atas seorang mukallaf. Mana halal, wajib, wajib, dia ada 5 apa dah? Wajib, haram, harus, makruh, sunnah. Itu ada 5 kan. Dia ni hukum-hukum 5. Apa wajib, haram, sunnah, makruh, harus. Last sekali. Yalah, kan actually yang betul-betul tak boleh buat, tak boleh tak tinggal. Mana mesti buat, mesti tinggal. Kemudian digalakkan buat, digalakkan tinggal. Tapi last sekali, suka hati kamu. Itu 5 tu. Benda berkaitan tajuk tu. Kalau dia kata berkaitan tajuk yang lain, kita kata macam, kalau ikut itu ahli sunnah, di sisi ahli fiqah, itulah dia dikira sebagai sunnah. Maksudnya, apa-apa yang Nabi galak suruh kita buat berkaitan dengan tajuk tadi, boleh dikatakan sunnah. Pasal bila buat ni ada pahala, ada ganjaran sebagainya, maksudnya galakkan. Berkaitan benda tu. Maksudnya sunnah ini dalam sisi ahli fiqah ni, dia berkaitan pergerakan, percakapan, perakuan kita, lihat mata kita, pandang ke mana, pegang mana. Itu kaitan dia. Adapun di sisi ahli hadis lain, sebut sunnah tapi contoh macam tambahannya apa? Sifat. Mana perakuan, percakapan, perbuatan,
perakuan dan tambah lagi sifat. Sifat ni satu benda. Pasal apa? Kening Nabi macam mana, Nabi makan apa, Nabi pakai apa, rambut Nabi macam mana dan sebagainya kan. Belah tepi, belah tengah. Actually ada benda kena faham. Mana ini berkaitan dengan sifat. Kulit Nabi warna apa dan sebagainya. Janganlah kita kata putihkanlah kulit anda kerana Nabi berkulit putih kulit. Tahu tak? Kita galakkan jual Fair and Lovely, letak hadis. Jual Fair and Lovely atau whitening punya serum dan sebagainya, letak hadis Nabi kat situ. Dahulunya Nabi SAW warna kulit baginda adalah putih kemerah-merahan. Dan kita galakkan orang pakai whitening serum sebab Nabi punya kulit putih. Faham tak? Itu sifat. Itu bukan digalakkan. Bukan Nabi galakkan, meh tukar warna kulit kamu. Sejak bila Nabi kata? Bilal jenuh lah. Betul tak? Bilal bin Rabah ataupun Usama bin Zaid yang terkenal apa, kan para sahabat yang maksud kulit dia gelap. Ada jenuh lah pula nak rendam apa, pakai serum apa. Tahu tak? Klorok. Lama Nabi tak ada klorok kan. Anyway, yang kena faham sekarang itu sifat. Kita tak suruh orang buat. Sebab kenapa? Contoh macam makanan, bila Nabi kata makanlah, ambil lah, buatlah, Nabi contoh, dan itu panggil sunnah. Kalau Nabi setakat Nabi makan saja, dan tak panggil sunnah. Nabi pakai saja tak panggil sunnah. Nabi kata pakailah sekian, dan sunnah. Kena ada galakan dan juga berkaitan tajuk halal haram wajib sunnah. Kalau tidak sifat tak boleh. Sebab bila ada orang kata dengan saya pakai serban sunnah, saya kata bukan sunnah. Bukan sebab saya tak nak pakai serban. Saya boleh pakai serban, apa masalah dia kecil. Sekolah agama ni kita pakai serban. Sekolah tu kan pakai, kita tak ada masalah. Tapi kena faham sekarang, adakah di sunnah? Soalan tu je. Kalau Nabi galakkan dan sebagainya, kita buat. Maknanya dalam pemakanan tu tak ada lah. Tak ada yang, kecuali Nabi kata contoh macam habat sauda, ke madu, Nabi kata makanlah sekian, berubat kamu dengan benda sekian dan sebagainya. Itu dia. Bukan maksudnya kita galakkan orang makan sebab apa Nabi makan saja, tak, semata-mata tak. Memang kita kata, ada orang kata, tapi Allah Ta'ala takkan pilih benda yang takkan pilih kecuali benda yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Betul. Tapi kena faham juga bahawa apa? Bahawa baginda SAW dalam benda yang itu Nabi tak suruh orang buat. Contoh macam naik unta. Nabi naik unta. Habis soalan, adakah unta kenderaan terbaik? Kat padang pasir, yelah, bawa pergi Malaysia mati. Kan saya terang itu kan, unta ni kat Malaysia tak boleh hidup. Dia sesama. Orang lelaki digalakkan. Itu ya, sungguh, mesti. Ini kata auful liha. Ni kadang orang tu pergi pakai jubah, pakai serban, janggut tak ada. Saya macam pelik juga. Kan mana sunnah dia? Yang ini sunnah, yang ini Nabi suruh. Yang ini Nabi tak suruh. Dia pakai kan cantik macam macam malaikat dah. Tetapi janggut tak ada. Contoh macam ada orang kata, dia ni ustaz, penceramah apa agama, ataupun dia ni apa, syekh. Janggut tak ada. Pelik lah tu. Saya kata macam tak boleh pakai. Tak ada, tak apa, tak tumbuh. Dia nampak kesan syukur. Jarang kat dia tak. Habis apa saya tak ada? Kalau walau jarang sekali pun siapa kata boleh potong? Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim, Allah Ta'ala sebut bahawa dia contoh macam berkat dan sebagainya. Ada yang Allah Ta'ala sebut berkat. Macam Nabi kata dah tentang zaitun, kullu zait. Nabi kata dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Majah, kullu zait waddahinu bih. Makanlah zaitun dan juga berminyaklah kamu. Makan apa? Minyak, cerup minyak ke apa dan sebagainya, sapu badan ke, dengan minyak zaitun. Fa innaha min syajaril barakah, kerana dia dapat pokok yang berkat. Bukan sebab boleh menyembuhkan penyakit. Saya ada bau ni, jus tok guru punya ni. Dia tak jawab. Saya try kan, saya kata benda ngarut ni. Dia buka lagi tak? Macam tu kira sunnah atau memang Al-Quran yang tak, bukan, dia tak suruh pun. Dia actually kena faham kena beza. Quran sebut cerita zakum. Buah yang apa? Buah neraka tadi. So dia berkat kan kecil. Buah zakum pun Quran sebut, kita makan melantak. Mana boleh? Maksud dia ada benda yang Allah Ta'ala terangkan, ada fadilat, ada kelebihan. Bukan. Ada benda yang Allah Ta'ala tak terangkan, dan tak ada masalah. Tapi bila sebut sunnah tu, maksudnya Nabi galakkan. That's the problem there. Where is it? Benda dah just tok guru. Apa nama dia? Apa nama website dia? Saya tak ingat dah pula. Ni tokguru.net. Ada lagi tak? Dia punya hadis tu. Saya check dari tu. Saya dah check, dah tak ada hadis tu. Dia kata dalam hadis Bukhari, berkenaan dengan makan apa? Makan zaitun. Dia letak hadis, dia kata tu riwayat Bukhari. Kalau ada lagi memang diorang ni kau ajar. Okey, tak ada. Tak ada pula.
Ini dia nak buat ni kononnya apa, ada apa program apa tah. Produk jamu untuk gurunya. Ya. Ada. Ni kalau ada saja nak kena. Okey, produk. Mana produk dia? Ni apa ni? Al-Bukhari, penerang hati. Ni masalah ni. Terangkan hati. Ini apa? Ni air 1001 penawar. Masalah juga. Kan? Yang saya yang zaitun tu. Saya bagi dia tu, saya tulis. Kan dia tulis ni. Kan dia punya sifat benda tak. Ni Wardina lah pula. Apa halnya? La ilallah syarikalah. Ni semua nak kena lempang ni. Tak, serius. Kan? Botani kurma pun ada. Ingat kan apa ni? Tak, itu yang tu itu ada galakkan. Nabi sebut. Ajwah tu apa menghilangkan racun dan sebagainya Nabi sebut. Ya, Nabi suruh menggalakkan makan. Tapi ada orang sibuk nak jual mahal, mai jual tu. Mana dia hilang dah. Tak apa kot dia ada buang kot. Dia ada minyak zaitun dia jual, minyak zaitun. Dia letak sekali apa hadis Nabi dia kata. Kismis untuk guru. Banyaknya buat makanan mainan dia. Kelapa dara pun sunnah juga. Kat belah mana? Okey, kejap. Tak. Ni ada lagi. Ni menipu atas nama Rasulullah. Kita nak beli barang macam ni. Makanlah minyak zaitun. Saya dah buka dah hadis tak ada dalam Tirmizi, dalam Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Dah hadis bunyi kuluz zaita waddahinu bih. Makanlah oleh kamu akan zaitun dan juga berminyaklah kamu. Minyakkanlah kamu minyakkan makanan ke, minyakkan badan ke dengannya. Okey, kerana ia daripada pokok berkat. Itu yang hadis Nabi SAW. Datang sini apa? Kerana dapat menyembuhkan 70 jenis penyakit termasuk kusta. Ni menipu atas Rasulullah. Riwayat Bukhari pula. Saya tanya pada diorang, saya kata apa? Saya bagi pada admin diorang, admin apa Juz Tok Guru ni. Saya kata kitab hadis Bukhari cetakan mana ada hadis ni? Cetakan mana? Nak tahu tak? Which apa mana version mana? Kan? Ataupun apa mana publisher mana nak tahu? Kan tak ada ni, tak ada. Confirm tak ada. Baca Bahaus Sauda kerana hadis sahih. Perasan tak dia penyebaran hadis tadi meluas. Para ulama hadis semua tahu. Yang ini datang mana tak tahu. Saya bagi pada orang email. Tapi dia buat letak juga kan. Ini nama dia kurang ajar panggil. Bukan maksud dia saya suruh taat saya. Tapi sekarang takutlah perawatan anda. Takkan tak takut langsung. Dan kedudukan mereka sama macam orang yang apa? Bazinjan syifat min kulli da, yang buat hadis palsu. Kata Bazinjan terung ubat segala penyakit. Menggalakkan berkenaan dengan zaitun tu dah ada. Letaklah hadis yang sahih. Kenapa letak hadis palsu? Dan tak tahu datang mana dan sebagainya. Lepas tu menipu pula kata dia Bukhari. Ni nama dia kena. Orang macam ni kita kata yang tak takut Tuhan berkenaan dengan menipu atas Rasulullah. Macam mana kita boleh terima barang-barang dia? Bagi saya tak boleh pakai. Siapa kenal orang dia bagi tahu. Kalau anda WhatsApp masuk WhatsApp pun bagi tahu juga. Gila apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan, berkata barang siapa menipu atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siap untuk dia tempat di neraka. Takkanlah kita nak beli barang daripada orang yang Nabi jamin masuk neraka. Macam ni ya ni. Dia kata tapi kami mengajak orang, iyalah jangan tipulah. Tu je cerita dia. Macam ada orang baru ni jual apa? Jual tamar. Kemudian kata apa? Rumah yang ada tamar takkan lapar. Bukan maksud dia suruh beli tamar letak dalam rumah, lepas tu tak lapar. Dengar sini. Hadis tu datang, Imam Nawawi terangkan, dia kata maksud hadis ni adalah menggalakkan orang supaya tinggalkan makanan dan rumah dia lebih daripada keperluan. Maksud dia rumah yang ada tamar, maksud dia rumah tu ditinggalkan. Kalau kita rumah kita beras, tinggal beras lah maksud dia. Jangan tunggu macam nak beli makan baru beli. Beli beras. Anak pun beli sekilo, masak sekilo. Lepas tu besok beli beras. Kalau tak ada besok lapar lah. Kalau lelaki biasa tinggalkan bini, tak tinggal kat rumah macam tu, maka bini akan kelaparan lah. Jadi tak ada duit kan. Tapi sekarang ialah lari rumah bapak tu. Lari rumah bapak balik. Wah, tak ada duit kan. Okay, ini konsep dia. Pasal hadis itu kan datang maksud dia suruh letak tamar dalam rumah. Macam azimat. Bukan macam azimat. Mana tamar tu kalau ada banyak kat rumah, maksud dia orang tu ada rumah dia ada tamar, maksud dia tak lapar lah. Dia ada bahan makanan yang kekal. Pasal tamar yang zaman Rasulullah SAW dahulu, zaman sekarang di negara-negara yang kering macam di tanah Arab kan, dia actually tahan lama, bertahun-tahun boleh simpan benda berkenaan, tak rosak pun kerana keringnya udara dia. Kunyah dia patahkan, pecahkan. Nak makan tu pecahkan dulu, rendam air baru makan. Sebagus kena masak. Kita tak ni, mana dia kering, udara dia kering. Bawa tamar tu ke Malaysia, tinggalkan, dia rosak.
Pasal itu beza dia kita dengan mereka. Masalah juga. Ni sini ni tengok. Makanlah zaitun, berminyaklah dengannya. Betul lah. Itu saya kata kuluz zaita wadahinu bih. Cuka Nabi sebut. Itu saya kata dia. Ni'mal idam al-khal. Nabi minta, ada tak benda lain? Kalau ada benda lain, Nabi makan. Itu saya kata, puasa kambing, Nabi suka kunyah. Tapi kalau tak ada, tak ada lah. Lepas tu satu hari tu Nabi makan. Kemudian diidamkan dengan cuka. Kemudian dah sambil makan tu Nabi pun kata, Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Untuk cicah dengan roti dan sebagainya. Tapi kita kata benda lafaz hadis Nabi SAW, kita kata Nabi sebut benda berkenaan, mungkin kerana intipati cuka berkenaan. Tapi Nabi tak galakkan makan cuka macam tu. Kan, kalau dia kata ada benda lain, Nabi akan makan. Tapi kebetulan Nabi minta ada itu saja. So Nabi pujilah cuka ni, mudah. Cuka tak ada banyak sos dia, cuka yang mana saja. Cuka Rasulullah SAW dahulu ada cuka daripada anggur, ada cuka daripada tamar. Tapi dalam hadis tu tak sebut cuka apa tu. Dalam hadis tu bila Nabi sebut ni'mal idam al-khal tu, tak tahu cuka apa Nabi makan. Tak tahu cuka apa. So try lah. Everybody can try lah. Siapa nak test power, datanglah jual produk. Letak hadis tu ni'mal idam al-khal. Ini saya sebut ni, nanti kan tutup pula. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Lepas tu ini salah dia. Ada kot. Tapi tak tahu lah, tapi cerita dia macam ni tak? Menambah masalah tu jadi penyakit. Ni tak ada. Tak ada dalam Bukhari. Ni Bukhari lagi. Tipu bohong lagi. Dah bohong 2 kali lah bohong. Lafaz tak ada dalam kitab Bukhari, tak ada. Tak Bukhari mana tu saya tanya, cetakan mana? Tak tahu, dia tak jawab lagi. Nak kena ni. Orang yang beli tu orang biasa, bukan orang ustaz. Masalahnya yang buat tu konon mengaku ustaz. Tu cerita dia. Yang mengaku dia buat ni. Mengaku dia ustaz. Sembuhkan orang dan sebagainya. Gila apa? Tak, seriously, ini main-main. Ni kita kata apa? Tidak ada penghormatan kepada nas. Tak ada penghormatan langsung pada nas. Mana nas hadis Nabi SAW bukan dipermainkan macam tu, tolak tarik. Faham tak? So kita kena faham benda macam ni kita tak boleh. Jadi balik kita apa Imam Syafi'i punya guru. Dia kata Waqid bin Jarrah. Kan kes tadi kan bila rosak hafalan. Hafalan rosak kan? Imam Syafi'i baca 3 kali baru hafal. Baca sekali tak ingat. Kita baca sekali ke 3 kali sama je. Kan? Jadi dia mengadu pada guru dia. Syakautu ila Waqi'in an su'il hifzi. Aku mengadu pada Waqi' berkenaan dengan rosaknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia tunjukkan aku, dia arahkan aku supaya tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun. Kerana ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Tapi dan cahaya Allah takkan dihadiahkan, diberikan kepada orang yang membuat maksiat. Itu sabda Nabi. Itu kata-kata Imam Syafi'i dalam syair dia. Dan guru dia tu Waqid bin Jarrah yang dia mengadu. Dia kata apa? Abu Sa'id berkata kami dahulu duduk di sisi Waqid bin Jarrah. Lalu beliau berkata kepada seorang lelaki yang duduk di sisi beliau dari kalangan orang yang memandang kepada pendapat. Mana lelaki ni adalah lelaki yang suka ru'yu. Dia nas dia tak apa kuat sangat pegang. Jadi Waqid bin Jarrah dia saja cakap pada lelaki berkenaan. Dia kata apa? Telah mengisyarkan Rasulullah SAW itu sembelihan baginda. Isyar ni maksud di sini perbuatan bila binatang tu kita nak sembelih di Mina kan. Nak sembelih untuk hari korban. Biasanya Rasulullah akan lukakan sikit bagi darah binatang tu turun ke atas bonggol tu, Nabi lukakan sikit. Luka tadi kita kata memang diturunkan supaya dapat tanda ini binatang yang akan disembelih. Cara dia macam itulah. So jadi bila dia kata Waqid bin Jarrah cakap pada lelaki ni, Rasulullah SAW dahulunya mengisyarkan, dia bagi bertanda kepada binatang yang nak disembelih. Abu Hanifah pula berkata ia adalah muslah. Perbuatan menandakan binatang dengan duka kan macam tu, dia adalah perbuatan muslah. Muslah ni perbuatan merosakkan mayat selepas kita bunuh. Contoh macam orang Islam dahulu bila berperang dengan musyrikin kan perangai dia bila orang Islam tu kalah, dia potong hidung, dia potong dada, dia potong sekian sebagainya. So para sahabat dahulu nak buat balik lah macam bila dapat bunuh orang kufar, mereka nak buat benda yang sama tapi Nabi larang. Nabi tak benarkan. Perbuatan ini haram. Kalau kita nampak ada tentera manalah mengaku mujahidin dan sebagainya, rosakkan mayat, maka dia bukan mujahidin, dia penipu sebenarnya. Macam baru ni dia kata Datuk kan, penjual Islam apa benda yang potong kerangka orang, potong perut orang sebagainya. Salah, tak boleh. Dan Islam haram. Pasal Nabi kata bila kamu membunuh, elokkan pembunuhan. Maksud dia bunuh biar mati, jangan bagi tangguh lama-lama. Bagi orang tu seksa dulu, tarik bawa kereta kuda ke tak ada. Islam tak ada yang tu. Islam tak pernah suruh buat macam tu. Mana bunuh terus bagi mati. Bukannya seksa dia dengan macam tu. Jadi anyway, jadi perbuatan muslah ni apa? Merosakkan, mencacatkan mayat selepas mana dibunuh.
Jadi Abu Hanifah berkata perbuatan mengisyarkan, menandakan binatang, lukakan binatang tu bagi turun darah ada sikit tu, perbuatan tu dipanggil di sisi Abu Hanifah sebagai muslah. Tapi Nabi sendiri buat. Anyway, pasal benda tadi kita tahu bahawa Abu Hanifah dia banyak kadang-kadang fatwa dia ataupun pendapat dia bertentangan dengan hadis Nabi. Punca dia sebab sahabat Nabi tak ramai di Kufah, di Iraq, di tempat mana dia tinggal, tak ramai para sahabat. So dengan sebab itu dia tak dapat banyak tahu berkenaan dengan dalil. So kadang-kadang lafaz dia dia sebut benda tersebut sebab tak sampai dalil kepada dia. Dia bukan orang yang suka ngaja nak menentang Rasulullah SAW, tidak. Hasyalillah, tidak macam tu. Maka Imam Malik asal dahulu sebut tak elok dan sebagainya, jangan dengar cakap Abu Hanifah. Tapi lepas jumpa Abu Hanifah sendiri depan berbincang, bersembang dengan Abu Hanifah, baru dia tahu. Dia kata Abu Hanifah ni dia orang yang baik. Dia bukannya orang yang menginginkan tinggalkan Islam, buat benda sendiri, tak, bukan. Zaman kita ni banyak orang yang tak belajar Islam, sibuk bercakap. Kan, tafsir ini perlu diperbaiki dan sebagainya. Bahasa Arab hum tak tahu. Kan, tafsir ni kena lagi baiki. Dia tahu bahasa Arab sepatah haram tak tahu. Semua refer bahasa Inggeris. Tiba-tiba kita kena terjemahkan Quran sekali lagi, kena datangkan tafsir baru. Tafsir lama tak boleh pakai. Gila apa? Kan, ni kita kata kesilapan yang berlaku pasal orang tu dia konon rasa lebih pandai daripada para sahabat Nabi SAW. So anyway, bila Nabi sendiri muslah, Abu Hanifah kata tidak. Tapi Abu Hanifah bukan perangai macam orang zaman kita ni. Dia memang cakap itu sebab dalil tak sampai pada dia. Anyway, bila Waqi' cerita kisah ni, lelaki itu pun berkata, sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa dia berkata isy'ar itu adalah muslah. Ibrahim An-Nakhai ni salah seorang di kalangan tabi'in, orang yang sezaman dengan Hasan Al-Basri dan sebagainya. Bahkan dia ni di antara ulama yang ada mazhab awal. Dia sebut Abu Hanifah lagi. Dia awal, dia zaman Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri awal. Jadi bila kan Waqi' bin Jarrah kata macam tu, lelaki berkenaan kata apa? Kata Ibrahim An-Nakhai berkata, telah diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa dia berkata isy'ar itu adalah muslah. Maksud nak sokong pendapat Abu Hanifah lah. Mana Abu Hanifah kata itu, tapi Ibrahim An-Nakhai katanya juga. Mana tapi Nabi buat. Okey. Dia kata apa? Abu Sa'id berkata, lalu aku melihat Waqi' marah. Waqi' marah. Dan dia berkata isy'ar, dia kata dia terlampau marah sangat. Lantas dia berkata, aku katakan kepada engkau telah bersabda Rasulullah SAW dan engkau kata telah berkata Ibrahim. Nah, aku kata Rasulullah SAW bersabda, engkau kata Ibrahim berkata pula. Kau lawan lagi. Dia kata alangkah layaknya engkau dikurung, kemudian tidak keluar sehingga engkau berhenti dari berkata-kata engkau ni. Macam kau tak tukar pendapat dia, kau patut kena kurung. Dia kata siapa? Waqi' bin Jarrah cakap. Mana marahnya mereka kepada orang yang suka Nabi sabda lain. Dia kata tapi lagi. Itu masalah Faham Jadi konsep pertama mengagungkan nas. Ini kita kata yang sebenarnya bila mengagungkan nas ni, yang kita mengagungkan sunnah Nabi SAW, kan, mengagungkan sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab di sini sifat sebenar ahli sunnah. Mana yang kita sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah tadi di situ dikenali. Pasal orang tu kalau dia kata dengar sabda Nabi SAW, dia patuh, maka dia adalah ahli sunnah. Adapun orang yang Quran dia dengar, Nabi punya sabda dia persoalkan lagi, maka dia bukan ahli sunnah. Confirm bukan ahli sunnah wal jamaah. Confirm bukan ahli sunnah. Sebab apa? Sebab mereka ni dalam persoalan tadi, perbuatan dia mempersoalkan sabda Nabi tu menghilangkan kedudukan dia dalam masalah apa? Kitab ada, hikmah tak ada. Faham tak? Kitab dia ada. Kalau yang macam hadis tu dia mempertikaikan riwayat. Dia pun tak belajar riwayat. Soalan ni sekarang ni contoh macam Kasim Ahmad ke, siapa kat Malaysia ni. Sekarang kita panggil sini, tahu bahasa Arab tak? Sepatah haram bahasa Arab pun tak tahu. Lepas tu dia bercakap tentang Islam. Macam mana? Kalau saya tu macam saya mempersoalkan karangan Shakespeare, saya cakap bahasa Melayu. Sepatah haram saya tak tahu. Saya dapat terjemahan punya. Lepas tu saya kata, boleh terima? Oh, awak tak tahu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lepas tu awak bercakap tentang Shakespeare. Mana boleh? Dia cakap. Lepas tu dia tak faham bahasa Arab ni bercakap bahasa Islam, kenapa? Apa hak dia? Dia mempertikaikan macam mana dia lipas. Soalan, macam mana dia tahu? Bahasa Arab pun tak faham, macam mana dia tahu? Pasal kita nak bercakap, kita ada sumber dia. Dia sumber siapa? Berkata James Burke. Dia cakap, dia sebut orientalis punya nama. Tak layak. Saya kata tak layak. Saya ingat cerita tu kan, asal abang tu. Saya kata jumpa dia, saya kata dengan dia, pasal dia sibuk macam ni lah. Dia kata, dia buka pada saya tu kertas, soal jawab dia semua bahasa Inggeris. Soalan pertama, buku nota tebal tu kak. Dia buka, soalan pertama. Soalan kedua, saya melayan, budak orang tua kan, budak kecil.
bagi kepala. Lepas tu tua. Dia bukan budak-budak. Pandai, English educated, belajar luar negara dan sebagainya. Pegang jawatan besar kat PNB. Tak sebut nama. Okay. PNB, Permodalan Nasional Berhad kan. Ini orang besar kat situ. Kawan dia kata dia baik. Sini mana dia kata baik lah. Tapi anyway, pasal kawan dia kenal. Tu yang dia kata suruh duduk saya sembang dengan dia. Sembang lah 9 malam sampai 2:30 pagi. Duduk sembang. Dia buka. Dalam ayat sekian, dalam surah sekian, ayat sekian. Saya kata masalah orang tua ni. Tapi last sekali saya bagi tahu. Pasal pertama saya kata ni sini, saya bagikan si contoh. Ketika tu dia diam, tak cakap apa. Saya kata macam ni bang, kalau kawan kita ni, rumah dia ni ada agreement, ditulis oleh seorang. Kawan ada orang tulis. Lepas tu, boleh tak saya bagi abang agreement tadi, kan? Abang interpret agreement tadi suka hati abang. Boleh tak? Dia kata tak boleh. Saya kata kenapa? Sebab saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli undang-undang. Dan bukan saya tulis benda ni. Agreement bukan dia tulis. Saya tengok. Saya kata apa? Sejak bila abang jadi ahli Quran? Kan bila dia interpret Quran suka hati, saya kata sejak bila abang jadi ahli Quran? How can you become ahli Quran? Bahasa Arab pun tak sepatah Arab tak tahu. Kan itu sebab kenapa kita konsep ni. Dia terdiam. Dia kata dia macam, tapi ujung-ujung tu degil juga. You have your argument. Aku terajang kau tu. Tak bukan satu benda pun dia tak boleh jawab. Dia buka semuanya, argument dia semua bang-bang. Tapi cerita dia pasal dia kutip. Kalau kita tanya dengan orang-orang tadi, kononnya ahli anti hadis ni kan, keseluruhan mereka tak faham bahasa Arab pun. Tak faham bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab pun, tak belajar pun. Mempersoalkan pendalil. Kalau macam tu dia kena persoal Quran, Quran datang mana? Macam mana Quran datang macam tu hadis datang? Quran datang turun. Macam tu je. Periwayatan para sahabat yang sama meriwayatkan Quran, para sahabat sama meriwayatkan hadis Nabi SAW. Macam tu kita kata macam zaman Rasulullah SAW dahulu dalam ini contoh yang dalam kita yang presentation tu. Dia macam ni, bila Rasulullah SAW ketika mana Rasulullah SAW terima wahyu daripada Allah Taala, ya. Terima wahyu, ketika awal Rasulullah SAW hidup, ada 7 orang. Kalau berdasarkan riwayat hadis Bukhari 4999, 5003, 5004, 3 orang inilah yang hafal Quran menyeluruh. Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqal, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Zaid bin Sakan, As-Sakan, Abu Darda. 7 orang ni yang kalau kumpulkan hadis Bukhari itu, Nabi kata ambillah Quran daripada mereka. Ambil Quran daripada mereka. Ni orang-orang yang menghafal Quran ketika Nabi hidup lagi. Nabi hidup, diorang inilah orang yang menjadi guru Quran yang Nabi hantar untuk mengajarkan Al-Quran. Ada orang kata Ali tak masuk. Ya, Ali tak masuk. Umar tak masuk. Ya, Umar tak masuk. Umar belajar dengan Rasulullah tapi Umar tak menjadi guru Al-Quran. Faham? Masalah pendakwah, Sa'ad bin Waqqas pun pergi berdakwah ke Yaman. Kan kalau kata apa Ali Nabi hantar ke Yaman? Ya, Sa'ad bin Waqqas pun Nabi hantar ke Yaman, tapi tak ada masuk dalam ni. 7 orang ni. Faham tak? Ni 7 orang ni yang kita kata ketika Nabi hidup dulu, inilah orang dia. Dan daripada mereka dah dipelajari Al-Quran oleh para sahabat yang lain. Kemudian tabi'in berikutnya. Maksudnya cara penyampaian still mulut ke mulut. Bukan masalah benda tu, tapi tak return. Return macam Quran, asalnya return zaman Rasulullah SAW dahulu. Contoh macam dalam ni Bidayah Nihayah ni, jilid 8, Musnad 321 356 disebut oleh Ibnu Katsir. Okey. Dia letakkan apa tahu? Ini yang menulis wahyu zaman Rasulullah SAW dahulu. Abu Bakar bin Abi Quhafah, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Sufyan, Hatib bin Balta'ah, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tadi hafalan pun dia kan? Tulisan pun dia juga. Aban bin Sa'ad bin Al-As, Ubay bin Ka'ab pun sama juga. Muaz bin Jabal, Al-Arqam bin Al-Arqam, Sabit bin Qais bin Syammas, Hanzalah bin Rabi', Khalid bin Sa'ad bin Abil As, Khalid bin Walid, Az-Zubair bin Awam, Amir bin Huwairah, Abdullah bin Arqam, anak Abu Arqam bin Arqam, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, Abdullah bin Zaid bin bin Abdul Rabbih, Al-Ala Al-Hadrami, Muhammad ibnu Maslamah bin Juraish, Al-Mughirah bin Syu'bah. Inilah para sahabat yang diperintahkan oleh Nabi menjadi penulis wahyu ketika Nabi hidup. Tapi bukan semua sekali. Ni sikit sebagainya. Tapi hafalan tadi, macam tu hadis Nabi SAW, dia beza sikit hadis Nabi ketika Nabi hidup lagi, para sahabat duk ceritakan yang ini cerita ini sebagainya. Benda tu disampaikan. So kenapa perawi hadis tadi dikenali semua sekali. Setiap level tu, level para sahabat siapa, level tabi'in siapa, level tabi'in siapa, sampai pada imam-imam yang menghafal hadis, yang macam Bukhari, Muslim dan sebagainya, dikenali, diketahui orang tu kat mana. Bahkan bila dikata daripada, contoh macam dia kata hadis tu ada Waqi' bin Jarrah. Dalam kitab lain yang Waqi' bin Jarrah karang sendiri memang ada riwayat berkenaan. Sama macam tu, dicek balik, boleh cek balik semula reference.
Macam orang tu kata kita ambil orang ketiga daripada sanad tadi, contohnya nama apa, Hasan Al-Basri. Dalam karangan lain Hasan Al-Basri, benda tu ada juga. Dia takkan lari. Sebab kenapa kita kata macam orang-orang yang tak belajar ilmu apa Allah Taala berikan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran Allah Taala jaga juga. Itu sebab kenapa sampai sekarang kalau kita kata Quran tu dihafalkan, hadis-hadis Nabi pun dihafal juga. Macam tu Allah Taala mudahkan. Bahkan ada orang, macam saya belajar dekat Yaman tu, ada orang yang hafal Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud. Bukan setakat hafal hadis, hafal dengan sanad dia sekali. Siapa tahu. Sampai sekarang ni hidup lagi manusia macam tu. Maksudnya Allah Ta'ala bantu penjagaan sunnah tadi, tunjuk pada kita bahawa kalau zaman kita dengan mainan punya banyak, ada orang boleh hafal. Kalau zaman para sahabat, para tabi'in tak ada mainan macam zaman kita, agak macam mana hafalan diorang? Lagi hebat. Kita ni macam mainan. Pejam mata je nampak macam-macam. Pejam mata sekarang mesti nampak macam-macam. Nampak mesti nak beli kuih apa, ni sikit-sikit raya sikit-sikit, betul tak? Baju raya tak buat lagi, nak sekian. Tahun ni nak gaduh ke tidak dengan lelaki? Pasal nak raya kat mana? Tahun lepas menang dah. Tahun ni kalau nak try menang lagi, test power tengok boleh menang tak? Contohnya macam pejam mata je macam benda keluar. Buat kuih kan? Maksud dia sini. Maksud dia kalau kita perhatikan, kalau zaman kita macam ni punya banyak mainan, ada orang hafal, agak-agak patah balik pada zaman ada tak? Lagi dahsyat lah hafalan mereka. Tu penjagaan sunnah tadi Allah Ta'ala berikan apa? Ini penulisan Al-Quran. Mana yang bab sunnah tu hikmah saya tak dan nak tulis balik. Nak buat dia punya carta dia. Cuma kita kata benda-benda macam ni, kita kata golongan anti hadis. Kebaikan mereka tak tahu benda pun. Hanya menukilkan daripada golongan orientalis yang berkata macam tu, yang dia tak faham pun apa benda yang disampaikan. Matlamat mereka untuk merosakkan Islam. Buang sunnah, buang Islam. Pertama nak beramal macam mana? Bab solat, nak solat macam mana? Millah Ibrahim. Mana? Pejam mata nampak? Mana sequence dia? Where's the sequence? Betul dalam Quran sebut sujud, sebut rukuk, sebut qiyam. Qiyam, rukuk dan soalan, macam mana nak sequence dia? Kenapa tak sujud duduk dulu baru bangun? Kenapa tak rukuk dulu baru apa? Kenapa tak sujud dulu baru rukuk? Mana sequence dia? Jahannam Islam kalau dia kata kita terima orang macam ni. Mana tak ada. Dia tak layak untuk bincang. Jadi kita kata awal-awal lagi tak sepatut macam adalah kita kata apa? Macam orang yang apa? Benda ni jadi kes. Kan Datuk Tahir ni kan dia bila ada orang apa daripada Hizbut Tahrir jumpa dia nak berhujah, berdebat berkenaan dengan tajuk masalah apa khilafah dan sebagainya. Tahu soalan pertama dia tanya apa? Tahu bahasa Arab? Orang dia kata tak tahu bahasa Arab, balik. Tak guna apa kalau bincang. Bila orang tak tahu bahasa Arab, tak guna kita nak bincang dengan dia sebenarnya. Kan bila kita tahu orang tu ambil apa? Oh, orang tulis barat kata. Sejak bila orang tulis barat jadi hujah dan Islam? Faham tak? Dia sekarang dan tajuk konteks ni kita kata memang matlamat mereka merosakkan sumber Islam untuk supaya apa? Islam tak diikuti lagi. Itu je matlamat dia. Orang kita tak faham. Dia ingatkan benda ni satu apa? Satu kaedah apa? Akademik. Studies of Islam. Nah, matlamat ujung tu untuk apa? Itu sebab kenapa kita kata orang apa golongan ni tak ada keiktibar pun untuk kata-kata mereka. Dalam Islam tak ada nilai. Nak untuk dia bercakap tak ada nilai. Macam dia orang buat lah. Kalau cakap tentang engineering, kalau ada ustaz nak bercakap, terima tak? Ustaz ni hafal Quran kan? 7 qiraat. Qiraat 7 semua ada dalam kepala dia. 10 dia ada. Lepas tu Bukhari, Muslim dia hafal, Tirmizi dia hafal. Kemudian dia bercakap, bila orang terang tentang Injil, dia datang berdasar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata apa? Ustaz pergi keluar ustaz. Ini ke bidang ustaz, betul? Betul tak? Ada orang bidang masing-masing. Tapi dalam bab kenaan tajuk Islam ni, tiba ada orang yang tak layak bercakap. Apa pasal? Tak belajar Quran, tak belajar sunnah, nak bercakap. Kenapa? Apa hak dia? Kenapa tak kita restrict benda berkenaan? Itu sebab kita kata Islam itu betul milik semua orang. Islam milik semua orang. Tapi siapa yang layak lah nak bercakap, bercakap. Kalau dia kata tak layak, tak usah bercakap. Kan kita tahu apa? Belajar tafsir, tak. Belajar terjemahan bahasa Inggeris sahaja. Apa Marmaduk Piktal, apa Yusuf Ali, Fadus Abadi, itu dirujukan dia. Tafsir bahasa Arab tak tahu. Macam ni yang soalan yang pernah timbulkan apa oleh salah seorang guru saya. Dia kata ketika Kasim Ahmad ditahan, dibawa dia, salah seorang yang tukang soal dia, salah seorang ustaz saya di Perak tu, Ustaz Ahmad. Dia pandai, khot cantik. Ustaz Ahmad dia cerita, dia kata bila persoalan ditimbulkan kepada dia, tafsir apa dia tengok, dia kata tak boleh tafsir. Sekian bahasa. Jadi last sekali rujuk apa rujukan dia? Apa? Bahasa Inggeris punya terjemahan Al-Quran. So apa duduk dia? Di mana duduknya kita kata pengajian Islam tadi? Faham? So, jadi tu kenapa kita kata tak ada considerate. Kalau dia kata orang tu datang dengan apa fahaman berkenaan anti hadis ke, mempersoalkan sanad ke, soalan dia tanya, awak belajar ke?
Dia kata tak belajar, saya dengar. Saya ke tepi. Tepi. Bukan tempat dia. Kalau kita nak bercakap, anda bercakap tentang Islam boleh, tapi anda kena layak. Tahu bahasa Arab? Tahu hadis Nabi? Cakap. Tak ada hal. Tapi dia tak belajar, bercakap. Masalah. Kan belajar 3-4 patah-patah. Macam jumpa ada separuh kan, kita tengok. Ada kadang-kadang saya perhatikan ada apa dia dekat masjid dan sebagainya. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sikit je. Harfiah Quran dia belajar. Kemudian dia rasakan bahawa saya rasa ayat ni betul tapi saya rasa, hadis ni betul tapi saya rasa. Siapa dia? Kan anda boleh bercakap, tak ada hal. Luangkan masa. Duit banyak, pergi belajar. Pergi duduk 7 tahun ke 8 tahun ke 10 tahun pergi belajar. Baru betul. Macam yang dibuat oleh Maurice Bucaille. Kan yang pengarang buku The Bible, Quran and Science. Ketika nak bercakap tentang dia nak kaji Al-Quran. Terus apa? Dia ambil apa dapat beasiswa pengajian daripada Akademi Tertinggi Pengajian Perancis, belajar 10 tahun untuk mempelajari Al-Quran Karim. Belajar bahasa Arab, belajar Quran 10 tahun. Mati dah. Islam. Tak ada effort. Effort tak ada, tapi nak bercakap. How can? Tak boleh lah, kan? Tak logik tak? Dia orang boleh buat macam tu, tapi kita Muslim ni kan? Nak saya tapi ustaz saya kata. Ustaz awak kata, awak faham tak? Tak faham, tapi ustaz saya kata. Dia masalah. So kenapa kita kata dalam tajuk ni kita rujuk balik dalil. Bukan kita lepas kepada apa? Anybody can say anything, anywhere, anytime, anywhere, anyhow. Dia nak cakap suka hati dia. Mana boleh? So kenapa kita kata pengkajian sanad tadi balik pada orang-orangnya, bukannya balik pada dia. Pasal kita kata orang-orang yang mengkaji sanad ni, diorang ni adalah ilmu khas dalam Islam. Ilmu khas. Ada ilmu rijal dipanggil. Rijal hadis ni belajar siapa yang didhaifkan, siapa yang disekiankan. Dari kitab besar-besar dia tu berjilid-jilid kak dipelajari. Hatta Imam Bukhari sendiri pun, Tarikh Bukhari, dia letak tentu nama para perawi hadis yang ada yang kadang-kadang masalah, ada yang tidak dan sebagainya. Letakkan macam tu. Ada macam Thiqat Ibn Hibban, orang dipercayai, dia letak dalam kitab dia semua sekali, orang dipercayai. Ini saya ada du'afa, dia tu siapa-siapa yang orang dhaif. Bukan main seorang. Orang-orang daripada kurun yang awal lagi dah karam benda ni. Yahya bin Ma'in, anak murid kepada Imam Ahmad, di antara orang yang terlibat dalam masalah mendhaifkan atau mempercayai siapa? Imam Ahmad sendiri dipakai dalam masalah ni. Dia sezaman dengan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Dia zaman dia lagi dah timbul masalah ilmu tentang siapa perawi yang dhaif, siapa perawi yang sekian. Tak lama lepas tu datang Imam Bukhari. Tahun 200 lebih, jarak tak jauh. Dekat sangat. Terlampau dekat. Pasal dia bila tanya orang tu, apa kau hafal? Hafalan zaman dulu bukan macam kita. Quran zaman dulu tak diajarkan melalui kitab, tulisan. Bahkan zaman tu diajarkan melalui apa? Mulut ke mulut. Maksudnya orang dibaca yang ikut. Kan datanglah berkali-kali kan. Tapi kita sibuk macam-macam benda kita ada kan. Kan mainan banyak sangat. Telenovela lah, Zehra lah, bla 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 kan. Petang ada ini, malam ada ini kan. Tu sebab kena jaga bab ni. Faham? Jelas kan? Jadi insya-Allah kita akan sambung kemudian. Mana sifat atau ciri pertama mereka itu apa? Mengagungkan atau membesarkan itu berkenaan dengan sunnah Nabi SAW. Itulah tanda pertama mereka. Kalau kita nampak orang tu kata apa, tak mengagungkan sunnah Nabi SAW, dia langgar suka hati. Jadi orang tu ada masalah. Pasal nanti tengok sifat kedua nanti adalah apa? Memastikan dalam melakukan sunnah. Nak buat sunnah, pastikan ada ke tidak. Bukan main terjah saja. Asal ustaz tu datang pakai serban, pakai selimpang, ustaz dah ni. Kan, lepas tu ada tak belajar langsung. Datang-datang kelas tu nyanyi. Jumpa-jumpa je nyanyi, tak ada kerja lain. Lepas tu, tapi dia share. Kan, share, Habib dan sebagainya. Dia nyanyi. Dia nyanyi soalan sekarang. Dia ajar apa? Pernah dengar yang tu mengajar? Yang Hanana tu, dia dengar ajar kelas. Saya dengar. Tak ada kan? Datang kelas nyanyi je, kerja lain. Kan, orang kita macam, tapi kalau dinyanyikan ni, nanti berkat. La ilaha illallah syarikalah. Berkat datang dengan kita belajar sunnah Rasulullah SAW. Ilmu Rasulullah SAW dipelajari, malaikat datang hadir mendoakan kita. Itu keberkatan dia. Bukan datang dengan menyanyi-nyanyi gitu. Bukan suka hati dia je. Nanti dalam bab kedua nanti kita akan belajar. InsyaAllah kita akan terangkan. Ya. Ustaz yang tentang umujah, yang arkam. Umujah tu, dia pengamal tarikat ataupun kita tu actually pengamal tarikat tarikat atau ni wirid awrat Muhammadiyah. Dulu diedarkan orang arkam tu pakai wirid-wirid tu. Kayak dia kata li khamsatin utfi biha haru. Kan ada dalam di syair-syair yang dengan geset yang diedarkan tu, itu zikir-zikir harian dia orang. Dia salah. Memang salah. Siapa kata tak salah kan? Dia actually dia mastermind. Tak kak? Dia actually dia mastermind. Dia actually kalau Asy'ari Muhammad dahulu, dia bukan setakat awalnya dahulu dia setakat
sebut bahawa tentang Imam Mahdi datang dan sebagainya. Tapi in the end, last sekali dia mengaku dia Imam Mahdi. That's the problem yang besar dia kat situ, kan, dan sebagainya. Dan masalah dia timbul sebab mimpi. Sebab ada pengikut dia. Ni siapa nak tahu cerita ni, jangan Tuan Haji. Tuan Haji boleh cerita A sampai Z apa cerita dia, pasal dia duduk dekat Sungai Pesala ni kan. Dia cerita boleh. Pasal benda ni dia ada pengikut dia. Pasal diorang ni kan ahli sufi, percaya bahawa mimpi itu adalah tanda dan bukti ataupun salah satu cara untuk mengenal kebenaran. So ada pengikut dia kata dia mimpi Abu Ya jadi Perdana Menteri. Siap. Itu jadi masalah dia. Itu jadi kes dia, kan. Masalah sekarang ni kita tak bergantung dengan mimpi. Memang salah. Tapi banyak orang kata macam syair-syair yang disebut oleh Asy'ari Muhammad dan sebagainya ditulis oleh Umujah. Umujah ni dia graduate daripada UM. Actually budak, kalau ikutkan mak mertua saya, dia ni budak bijak. Sekolah apa Sri Putri, Sekolah Mai tu. Dia budak tu. Budak sekolah tu. Jadi budak bijak lah, bukan budak bangang. Jadi itu sebab kenapa bila time kan Asy'ari Muhammad tak ceraikan dia. Lain isteri Asy'ari Muhammad kahwin cerai. Dia antara isteri yang paling sampai sekarang tak ada, sampai mati tak dicerai. No, not the first one. Sebelum dia kahwin dengan dia ada lagi isteri lain. Tapi lepas kahwin dengan dia tu, dia menjadi sumber inspirasi lah. Mana banyak syair-syair, tulisan buku dan sebagainya dikatakan Asy'ari Muhammad tulis, bukan Asy'ari Muhammad dia. So apabila Asy'ari Muhammad mati, dia masih lagi meneruskan dakwah tadi. Bahkan dia katalah Abu Ya masih lagi bercakap dengan dia melalui habis. Dan zahirlah kat situ dia lah mastermind sebenar. Okey. Ini mujur tak tinggal kat Saudi, Saudi pancung. Saudi Arabia akan pancung orang macam tu, mengamalkan sihir dan sebagainya. Dibawa balik di ekstradisi sebab tak nak bagi kena pancung tu je. Pasal kalau pancung tu jadi kes besar, kecoh satu dunia. So jadi oleh kerana itu dibawa balik Malaysia. Faham? Jelas? Okey, ya. Buku yang Fathul Bari yang berdiri tu, dia cover semua Bukhari punya hadis. Yang mana satu Fathul Bari. Fathul Bari yang mana satu? Fathul Bari. Kitab Fathul Bari. Fathul Bari ke Ustaz Fathul Bari? Bukan. Ya, Fathul Bari ya. Fathul Bari tu actually penjelasan Sahih Bukhari. Agak kena ingat. Dia cover semua. Ya, saya. Itu Ibn Hajar Asqalani buat. Ya. Dia buat semua sekali. Macam Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim paling terkenal. Syarah Sahih Muslim. Mana Imam Nawawi dia terangkan makna-makna hadis dalam Sahih Muslim. Jadi Bukhari punya yang paling terkenal syarah dia adalah Ibn Hajar Asqalani yang lahir pada hidup pada tahun dalam 1000 berapa, 900 lebih, 1000 lebih lah, 1000 lebih. So kita kata itu yang konsep dia. Memang setiap kita hadis ni dijelaskan balik, ditunjuk balik sebelum sebagainya. Okey, jelas. Okey. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillah alamin. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat